Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 14 Jun bersama saya Nur Aini Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Kerajaan Kelantan akan membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN pada 22 Jun ini bagi memberi laluan kepada Pilihan Raya Negeri PRN. Menteri Besarnya Datuk Ahmad Yaakob berkata perkara itu sudah mendapat perkenan Sultan Kelantan Sultan Muhammad V. Katanya permohonan perkenaan itu mengikut Fasal 2 Perkara 46 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kelantan yang memperuntukkan bahawa Sultan boleh membubarkan DUN. Sesudah itu, pihaknya akan menghantar notis pembubaran itu kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk tindakan lanjut. Kata Datuk Ahmad, ia kini terpulang kepada SPR untuk menentukan tindakan lanjut dan notis berkenan akan dihantar secepat mungkin. Kelantan mempunyai 45 kawasan DUN yang menyaksikan perebutan antara PAS dengan Gabungan Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH. Pada pilihan raya ke-14, PRU 14 lalu, PAS menang 37 kerusi sekaligus mengekalkan tampuk pentadbiran negeri sejak tahun 1990. Kerajaan sedang mempertimbang untuk meletakkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di bawah pemantauan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ram Kapal Singh berkata cadangan itu bagi memastikan urusan tata tertib agensi penguatkuasaan sama ada di peringkat pengurusan atau pelaksanaan ditadbir urus secara sistematik. Katanya cadangan meletakkan SPRM di bawah pemantauan EAIC juga akan memastikan sebarang salah laku pegawai agensi penguatkuasaan itu dipantau secara komprehensif selain memenuhi keperluan semak dan imbang. Secara idealnya, mana-mana agensi penguatkuasaan yang menepati tafsiran agensi penguatkuasaan di bawah Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009, Akta 700, boleh dimasuk di bawah jadual akta tersebut. Justru itu antara cadangan supaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM diletakkan di bawah jadual Akta 700 kini sedang diteliti secara mendalam dari sudut pelbagai aspek. Untuk makluman yang berhormat, satu nota jemaah menteri telah pun dikemukakan kepada Kabinet dalam pada 19 bulan April 2023 untuk membincangkan hala 7 isu penerapan SPRM ke dalam EAIC ini, dan ekoran daripada ini satu jawatan kuasa pro tem telah pun ditubuhkan. Dan selain daripada itu, pada 2 hari bulan Mei tahun ini, satu mesyuarat telah yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri dan juga dihadiri oleh Pesuruhjaya EAIC, SPRM, AGC antara lain, telah pun diadakan untuk mendapat pandangan seterusnya tentang isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat ini. Dan pada 17 bulan 5 2023, satu perbincangan di peringkat working level telah pun diadakan untuk membincangkan terms of reference ataupun TOR berkenaan isu ini juga. Jawatan kuasa pro tem yang dianggotai oleh semua pihak yang berkepentingan akan mengesyuarkan hasil dapatan bagi mendapatkan ketetappan. Beliau berkata demikian ketika sesi jawab lisan di Dewan Rakyat hari ini bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Selangor Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isteri bekas Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor sekali lagi memohon untuk mendapatkan sementara pasportnya daripada Mahkamah Rayuan bagi membolehkan beliau melawan anak perempuannya Noriana Najwa Najib dan keluarga anak sulungnya di Singapura. Permohonan ketiga itu dibuat melalui notis usul bertarikh 2 Jun lalu di mana beliau memohon mendapatkan sementara dokumen perjalanan berkenaan bagi tempoh sebulan bermula 6 Jun sehingga 7 Julai depan. Beliau sebelum ini dibenarkan untuk mendapatkan sementara pasportnya pada 15 Oktober 2021 bagi melawat anaknya yang bersalin anak kedua dan sekali lagi pada 21 Mac lalu juga untuk tujuan yang sama. Noriana Najwa berkahwin dengan warga negara Kazakhstan Daniyar Kasibayev dan mereka kini sedang menetap di Singapura. Permohonan sementara itu disahkan oleh peguamnya Dato' Akbidin Abdul Kadir. Perkara berkenaan akan didengar Mahkamah Rayuan esok.
Seorang warga emas didakwa di Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam Pulau Pinang atas pertuduhan membunuh dua lelaki dalam kejadian di Jalan Sun Bang Heng awal Jun lalu. Tan Chiu Hing, 66 tahun, hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa dalam bahasa Cina di hadapan Magistrate Muhammad Harib Muhammad Mazlan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh selain tiada jaminan ditawarkan pihak pendakwaan terhadapnya. Berdasarkan pertuduhan pertama, Chong Heng didakwa telah membunuh Tu Sung Yi, 79 tahun pada 6 Jun lalu sekitar jam 1.45 petang hingga 6.30 petang. Perbuatan itu dilakukan di Lot 521, Mukim 15, Jalan Sun Bang Heng dalam daerah Seberang Perai Tengah. Bagi pertuduhan kedua, dia didakwa membunuh M. Murugason, 58 tahun, di lokasi yang sama antara jam 1.45 petang pada 6 Jun hingga 12.01 malam 8 Jun lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikenalikan Timbalan Pendakwa Raya Nurul Nadia Jamal manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah kemudian menetapkan sebutan semula kes pada 11 September depan untuk mendapatkan laporan forensik dan kimia. Dalam pada itu, ketika prosiding, Chung Heng meminta pihak mahkamah menghantarnya ke hospital sakit mental atas alasan dia sakit dan memerlukan ubat antipsikotik. Tertuduh mendakwa tiada pengambilan ubat tersebut sejak dia ditahan bagi siasatan kes bunuh. Sesudah itu, Muhammad Harib meminta tertuduh memaklumkan perkara berkenaan kepada pihak penjara reman untuk tindakan lanjut. Dua beradik maut selepas kereta dinaiki mereka terbabit dalam kemalangan dengan lori tangki minyak di Jalan Kuantas Gamai berhampiran lampu isyarat Feda Lepar Hilir malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Wan Muhammad Zahari Wan Busu berkata, dua mangsa terbabit iaitu Siti Mazura Zulkifli 30 tahun dan Siti Nur Alia Safia 18 tahun meninggal dunia di tempat kejadian. Katanya berdasarkan laporan, kemalangan berlaku membabitkan dua kenderaan kira-kira 11 malam. Ketika itu, lori yang membawa muatan bahan api petroleum dari arah Muazzam Shah menuju ke sebuah stesen minyak di Gambang. Pemandunya dikatakan hilang kawalan menyebabkan kenderaan itu memasuki ke laluan bertentangan lalu melanggar kereta mangsa yang datang dari arah bertentangan. Menurut Wan Muhammad Zahari, siasatan awal mendapati kemalangan berlaku kerana kecuaian pemandu lori berusia 31 tahun yang gagal mengawal kenderaannya sehingga mengakibatkan kemalangan. Dia kini ditahan dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang pemandu lori berdepan detik cemas apabila sebatang pokok menghempap kenderaan yang dipandunya dalam kejadian di Jalan Pantai Morat menghala ke Tanjung Sepat hari ini. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Selangor, Muhammad Ihsan Muhammad Zain berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada jam 6.47 pagi. Beliau berkata sepasukan anggota dan pegawai bersama jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Banting dikejarkan ke lokasi kejadian. Setibanya di situ, mereka mendapati pokok tumbang dan menghalang laluan kenderaan. Sesudah itu, sebuah lori muatan 10 tan yang melalui jalan berkenaan tidak sempat mengelak dan dihempap dahan pokok. Muhammad Ihsan berkata pemandu lori berusia 30-an berjaya keluar dari kenderaan untuk menyelamatkan diri. Katanya pemandu terbabit tidak mengalami sebarang kecederaan, malah pihak anggota sudah menjalankan kerja-kerja mengalihkan batang pokok yang menghalang laluan. Pelakon puteri Sarah Liana Megat Kamarudin diceraikan talak satu oleh suaminya, pengarah filem terkenal Samsul Yusof, ketika prosiding di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur. Lafaz itu mengakhiri kemelut rumah tangga mereka apabila bercerai buat kali kedua di hadapan Hakim Syar'i Akmaluddin Ilyas. Sebaik lafaz cerai itu diucapkan, Puteri Sarah yang hadir ke mahkamah dengan memakai baju kurung berwarna kelabu tidak menunjukkan sebarang perubahan emosi yang ketara. Semasa prosiding, mahkamah membenarkan permohonan cerai yang difalkan Puteri Sarah terhadap suaminya yang berusia 39 tahun pada 16 Januari lalu. Kedua-dua mereka berkahwin pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan sepasang cahaya mata iaitu Syaikul Islam 6 tahun dan Sumayah 4 tahun. Kemelut rumah tangga Samsul dan Puteri
Sarah mula diperkatakan sejak 4 tahun lalu, tetapi anak kepada Datuk Yusof Aslam itu tidak pernah membuka mulut mengenai perkara berkenaan. Ia menjadi semakin kontroversi pada 6 Januari lalu apabila Samsul akhirnya mengutarakan janji untuk meletakkan titik notah pada teka-teki perhubungan dengan Ira Kazar apabila mengakui sudah menikahi wanita itu di Thailand. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.